Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabah al-khair, selamat pagi kepada muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ramadan Karim, alhamdulillah. Okey, kita telah masuk 2 Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah. Subhanallah, pejam celik dah 2 hari. Hari kedua kita berpuasa. Alhamdulillah. Moga kita semua sehat sentiasa, dikurniakan kekuatan, kecergasan, kecerdasan untuk menempuh bulan pesta ibadah. Ya. Cakap tentang bulan pesta ibadah ni, okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang kita perlu imarahkan, salah satu yang perlu kita santuni bulan yang mulia ini adalah dengan mentadabur, dengan membaca, dengan mengulang kaji tentang Al-Quran. Mukjizat teragung yang diturunkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi semoga kita semua bersedia, sihat, cergas, cerdas, gembira pada hari ini untuk kita menuntut ilmu ataupun sebuah majlis ilmu iaitu mudahnya ngaji. Okey, bersedia semua Okey, insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang pengenalan ilmu tajwid. Subhanallah, ilmu tajwid. Sebelum ni kita belajar tentang pengenalan tentang Al-Quran. Okey. Jadi kita dah tahu dah Al-Quran ni turun dari Lauh Mahfuz, turun ke Baitul Izzah, kemudian kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Ya. Jadi hari ini maknanya kita dah belajar tentang macam mana Al-Quran turun, salasilah sejarah dia daripada awal diwahyukan di mana dan sebagainya, dengan apakah kelebihan baca Al-Quran. Jadi alhamdulillah. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita akan teruskan dengan kelas kita iaitu pengenalan tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Al-Quran selesai. So hari ini tentang ilmu tajwid. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tajwid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Okey, tajwid ni secara bahasa, kalau kita cakap pasal makna ni terbagi pada dua lah, bahasa, istilah. Ya, jadi segi bahasa ni, tajwid ni berasal daripada perkataan jawwada. Jawwada yang bermaksud memperbaikkan, memperelokkan ataupun memperindahkan. Jawwada. Dalam bahasa Arab, kalau ilmu bahasa Arab, jawwada yujawwidu tajwidan. Macam tu. Jadi memperelokkan, mempercantikkan, memperindah,kan. Kan kita pernah dengar ada orang nama, siapa dia namakan kawan Ajwad. Siapa dia namakan kawan Ajwad? Ajwad, Muhammad Ajwad. So Ajwad ni yakni maksud dia adalah lebih cantik, lebih elok. Okey. Jadi itulah maksud tajwid. Jadi tajwid secara istilah, dari segi istilah panjang sikit, adalah mengeluarkan setiap huruf itu daripada tempat keluarnya. Itu makhraj. Dalam bahasa Arab kita panggil makhraj. Okey, serta menunaikan hak huruf-huruf tersebut. Maknanya apa? Kita kena memberikan hak sifat-sifat yang huruf tersebut. Kalau tebal, kita kena baca tebal. Kalau nipis, kita kena baca nipis. Kalau yang dengung, kita kena baca dengung. Jadi setiap huruf ada hak-hak dia. Apa hak huruf ra? Apa hak huruf sin, apa hak huruf nun dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya ilmu tajwid, memperelokkan bacaannya dengan menyempurnakan setiap sifat-sifat dan hak-hak huruf di dalam bacaan Al-Quran. Okey, boleh jelas tentang makna ilmu tajwid. Okey, jadi kita terus tengok seterusnya. Okey. Perkataan-perkataan Al-Quran ni, kita perlu baca dengan cara yang tepat, dan betul. Macam saya cakap sebelum ni tadi, maknanya makhraj. Makhraj ni maknanya tempat keluar huruf. Daripada mana keluarnya huruf ra ni? Daripada mana keluar huruf ain ni? Macam tu. Jadi kita kena baca Al-Quran dengan bacaan yang tepat dan betul. Okey. Kemudian maksud pembacaan yang betul dan tepat adalah menunaikan hak makhraj macam saya kata. Dan sifat bagi huruf-huruf Al-Quran ketika membacanya. Contoh selain itu menunaikan dengung. Dengung ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada pertemuan kalimah atau huruf-huruf tertentu.
Dengung ni hukum dia kita baca sebanyak 2 harakat. Cara bacaan 2 harakat. Contoh kalau macam kita baca Suratun Nas. Okey, dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qul a'udzu birabbin nas, bin nas. Dengung. Dengung tu kita kena baca sebanyak 2 harakat. Ya. Jadi kita kena tunaikan hak dia, dengung, panjang, pendek. Macam tu. Okey. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan ilmu tajwid. Ya. Okey, apa kelebihan dia ni? Kita nak belajar ilmu tajwid ni, ya subhanallah. Kita dah tahu dah apa kelebihan tentang Al-Quranul Karim. Mendapat syafaat ketika hari akhirat. Menjadi taman baik kita, menjadi teman akrab kita di hari akhirat, di alam barzah kelak. Jadi bila kita dah bila kita dah santuni, kita dah sentiasa melazimi bacaan Al-Quran, kita kenalah belajar ilmu tajwid. Kita cinta Al-Quran, kita kenalah cinta ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ilmu tajwid, ilmu memperelokkan bacaan kita. Okey. Kelebihan dia bila kita belajar ilmu tajwid ni, yang pertama dia dapat memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, lisan kita, lidah kita daripada kesalahan ketika membaca Al-Quranul Karim. Yalah, ya. Bila kita dah belajar ilmu tajwid, dia membuatkan kita rasa berhati-hati kita nak membaca. Rasa macam ini kena sebut huruf, ini kena sebut tebal ni, ini kena sebut nipis ni, ataupun yang ini kena baca dengung, kena baca pendek, kena baca panjang. Semua membuatkan kita terjaga, terpelihara. Ya? Mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Wow, sangat-sangat alhamdulillah. Al-Quran ni wow faktor dia menjamin kehidupan kita di dunia sekarang ni, di dunia dan juga di hari akhirat. Kita nak cari apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Di dalam dunia ni kalau Allah takdirkan sekiranya umur kita sehingga 40, umur kita sehingga 35, 36 hingga 50, itu sahajalah tempoh 50 tahun, 40 tahun kita di alam dunia ini. Selebihnya dan sehingga selama-lamanya kita berada di alam akhirat. Macam saya kata sebelum ni, tiada teman, tiada suami, tiada isteri, tiada anak-anak yang akan teman kita di alam hari akhirat. Akan tetapi amalan kita salah satunya adalah dengan memperbanyakkan, menyantuni bacaan Al-Quranul Karim. Pegang kata saya, Al-Quran ni insya-Allah. Bila kita membaca, bila kita mentadabur, kebahagiaannya bukan di hari akhirat, bukan di dunia sahaja, di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi bulan Al-Quran ni, bulan Ramadan ni, kita kena berazam sama-sama bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Setiap malam sebelum kita tidur, kita bacalah walau sehelai, walau 2 helai, supaya kita setiap hari istiqamah berterusan. Boleh insya-Allah kita berusaha bersungguh-sungguh insya-Allah. Kemudian dengan membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran seperti mana ianya turun. Maknanya kalau turunnya Al-Quran itu dalam keadaan huruf ni tebal, kita baca dengan tebal. Sebab kita ada ilmu kan, ada ilmu tajwid. Jadi Allah suka orang-orang sebegini. Daripada Zaid bin Sabit berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yuhibbu an yaqra'a, mencintai, menyayangi orang-orang yang membaca Al-Quran kama unzila, seperti mana ianya turun. Jadi semangat tak? Kita ni nak dapat kasih sayang, cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena semangat, kita kena tunaikan juga apakah yang Allah cintakan. Allah cinta orang-orang hamba-hambanya membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Allah cinta hamba-hambanya suka bersedekah, kita banyakkan bersedekah. Allah cinta orang-orang yang suka berkalam baik, berkata baik, perkataan yang baik, kita kenalah berkomunikasi, bercakap perkara-perkara yang baik. Macam tu. Jadi kita kena azamlah bulan Ramadan Karim, satu titik permulaan untuk kita membuka gerbang bulan-bulan seterusnya dengan Muslim yang sebagai seorang Muslim yang baik. Okey. Seterusnya, kita tengok kelebihan dia lagi. Subhanallah, apa kelebihan belajar ilmu tajwid ni?
Orang yang mempelajari Al-Quran, dikategorikan sebagai orang yang terbaik. Tengok saya buat very good ni, yang terbaik. Bila orang baca Quran, anak-anak kita baca Quran, anak saudara, cucu-cucu kita baca Quran, kita buat macam ni, terbaik. Supaya kita juga semangat dan orang yang tengok tu pun semangat. Terbaik, buka Al-Quran, wah terbaik Ahmad. Macam tu. Jadi kita kena puji. Benda yang baik, benda yang sifat mahmudah, kita kena puji. Terbaiklah Aman. Terbaiklah Muhammad. Jadi kita kena puji orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum. Saya suka hadis ni. Khairukum, yang ini sebaik-baik kalian. Man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Subhanallah, maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebaik-baik orang ni adalah khairukum, yakni sebaik-baik orang adalah orang yang kita belajar Al-Quran kemudian kita mengajarkannya. Saya baru dengar tadi ceramah di perkongsian di Assalamualaikum di TV Al-Hijrah. Ya, Imam Muda Hassan. Beliau kata apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Orang-orang yang membawa Al-Quran, ataupun hamilul Quran, yang membawa Al-Quran khususnya kepada golongan yang tahfiz ataupun yang menyantuni bacaan Al-Quran setiap hari dia punya kelebihan dia adalah dia dah belajar Al-Quran, kemudian dia mengajarkannya. Nak pelihara hafazan tu, belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid Al-Quran, belajar ilmu taranum Al-Quran kalau ada, Jadi dia kemudian mengajarkannya. Macam tu. Itulah khairukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kamu adalah belajar Al-Quran kemudian mengajar Al-Quran. Jadi saya sering cakap dekat pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar saya, kamu ni walaulah kamu ambil kos perakaunan ke teknologi ke ambil kos engineering ke kejuruteraan ke, jangan tinggalkan Al-Quran. Sentiasa lazimi dan baca Al-Quran. Nak kata ajarkan kepada orang lain tu tidak semestinya kena ada anak-anak murid. Kita kalau contoh kita ada anak saudara, ada cucu-cucu, boleh ajar kepada mereka. Jadi kita kena belajar, dah belajar tu nak tajamkan lagi ilmu kita ni, kita kena mengajar. Macam tu. Tak kisahlah kita buat kelas online secara percuma. Kita buka, siapa-siapa nak belajar ilmu Al-Quran, nak mengaji, tafadhal. Tu kira mengajar. Itu antara kelebihan apabila kita mempelajari ilmu tajwid. Subhanallah. Jelas ya? Harap-harap semua jelas dengan penyampaian dan perkongsian saya. Kemudian kita tengok. Ni dah dia. Apa hukum? Kita belajar dan mengaplikasikan tajwid ketika membaca Al-Quran. Apa hukum dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Hukum mempelajari tajwid ni adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, ya. Fardu kifayah ni apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Boleh catat. Boleh tulis kat sini ya. Fardu kifayah ni yakni perkara wajib yang dilakukan sebahagian masyarakat ataupun sebahagian satu kumpulan untuk menjaga kepentingan umat-umat Muslim pada waktu itu. Maksudnya apa? Fardu kifayah ni contoh kalaulah dalam kita dengar kalau dalam satu kampung tu ada satu kumpulan ni, ada satu kumpulan makcik ke pakcik ni dia belajar ilmu tajwid. Dia belajar ilmu tajwid. Jadi yang baki-baki yang tak belajar ilmu tajwid tu maknanya tidak mendapat ataupun tidak dapat keberkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu jelas Jadi sebab kita dah ada orang dah belajar ilmu tajwid, jadi kita terlepas. Jadi Allah kan tadi kan kita ada baca Allah ni menyukai orang-orang yang membaca Al-Quran seperti mana ia turun. Jadi kita kena belajar ilmu tajwid. Kita kena belajar ilmu tajwid. Jadi itu maksud fardu kifayah. Maknanya kalau kita tak buat perkara tersebut, kita tak buat, kita tak belajar ilmu tajwid ni ataupun kita abaikan, maknanya seluruh masyarakat dekat kampung tu mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni Allah tidak menyukailah maksudnya. Macam tu. Boleh jelas Itu maksud fardu kifayah. Jadi belajar tajwid fardu kifayah. Yang kedua, hukum membaca Al-Quran. Tadi kita belajar ilmu tajwid. Sekarang hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Apa maksud fardu ain?
Fardu ain ni hukum dia wajib bagi setiap individu. Maknanya saya kalau nak baca Al-Quran wajib dengan bacaan yang bacaan tajwid. Bacaan yang betul. Manakala kalau yang belajar ilmu tajwid adalah fardu kifah, fardu itu wajib sebagai individu fardu ain wajib individu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah apa? Surah Muzammil ayat 4. Apa kata Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Yani maksud dia apa? Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Maksud tartil ni maksud dia apa? Baca dengan perlahan, baca dengan teratur, penuh dengan step-step satu-satu, jaga ilmu tajwid, jaga sifat-sifat huruf, daripada mana keluar huruf lam, daripada mana keluar huruf ain, ghin dengan betul. Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Sumber ilmu tajwid. Sumber ilmu tajwid ni, asal kepada pembacaan Al-Quran, adalah diambil secara musyafahah, iaitu pembacaan dan penyampaian melalui mulut ke mulut atau kita panggil talaqi. Talaqi. Musyafahah ni contoh saya cakap macam ni. Saya ada anak murid depan saya, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak murid saya akan sambung Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan ikut. Dia akan ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak murid saya akan ikut juga Alhamdulillahirabbil alamin. Andai ada kesalahan ketika anak murid saya baca, saya akan betulkan ketika itu juga. Itu dinamakan sebagai musyafahah. Daripada mulut ke mulut. Cuma saya nak cakap, kalau zaman sekarang ni alhamdulillah dimudahkan, kita ada guru kelas mengaji online pun tak ada masalah. Yang penting kita dengar anak murid kita baca, guru dengar anak murid kita baca, dan dengan anak murid ni boleh baca kepada guru tu secara terus. Maknanya tak ada buat rakaman, lepas tu esoknya guru komen. Bukan. Secara terus. Itu maksudnya musyafahah ataupun kita panggil talaqi. Mulut ke mulut. Setiap pakar Al-Quran, yakni alimul Quran, akan mempunyai sanad yang sampai kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sanad ni? Kita harus dengar sanad dalam hadis kan. Dalam Al-Quran pun ada sanad juga. Sanad ni yakni kita maksud dia sebagai dari segi bahasa kita maksudkan sebagai sandaran. Sandaran ataupun rantaian ataupun salasilah. Itu sanad. Boleh take note dekat situ. Sanad ni bermaksud rantaian ataupun subhanallah salasilah ataupun kita panggil sandaran lah. Daripada siapa kepada siapa, daripada siapa kepada siapa, kepada siapa kepada siapa. Contoh nanti saya akan syarahkan lagi. Sanad ni bacaan Al-Quran, contoh saya pergi belajar. Contoh saya bagi contoh daripada adik saya lah, sebab adik saya dah ada sanad Al-Quran. Adik saya belajar di Mesir, di Azhar. Tapi sanad ni bukan institusi atau organisasi individu tersebut. Dia bertalaqi dengan seorang syekh. Di mana syekh ini mempunyai sanad Al-Quran yang daripada syekhnya, daripada gurunya, yakni ada lagi sanad lagi daripada guru dia sehinggalah sampai kepada sahabat radhiyallahu anhum dan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia berguru daripada awal suratul Fatihah sehinggalah akhir suratul Nas. Itu yang dimaksudkan dengan talaqi. Itu dimaksudkan dengan talaqi yang bersanad. Kan kita banyak jumpa iklan kan? Talaqi bersanad Al-Quran. Talaqi bersanad surah Al-Fatihah. Jadi itulah dia yang dimaksudkan dengan sanad Al-Quran. Jelas ya? Jadi harap-harap tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita jelas daripada kita belajar tentang pengenalan ilmu tajwid. Maksud ilmu tajwid tu, apa kelebihan kita belajar ilmu tajwid tu, daripada mana sebenarnya sumber ilmu tajwidul Quran. Jadi seterusnya insya-Allah lepas ni kita akan masuk ke dalam ilmu praktikal.
kita akan masuk ke ilmu praktikal. Saya akan conteng-conteng sedikit untuk kita lakukan persoalan. Okey. Jadi itulah dia antara penyusun ilmu tajwid. Nanti kita akan tengok antaranya Khalil, Abu Al-Aswad, Hafs bin Amru dan juga ulama bidang al-qiraat. Okey. Jadi tuan-tuan puan sekalian, nanti insya-Allah kita akan berjumpa sebentar saja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Tadi berlatar belakangan kerusi kan yang comel tu, yang cantik tu. Jadi sekarang ni kita berlatar belakangkan, kita panggil smartboard. Gitu. Okey. Kalau kelas saya biasa whiteboard, ni smartboard. Smartboard ni kita guna teknologi sikitlah. Kalau whiteboard pen marker kan. Okey, dulu zaman kita awal-awal tu pakai kapur. Macam tu. Okey. Jadi sekarang ni alhamdulillah dengan teknologi yang ada, kita cuba mengadakan kelas kita dengan penggunaan alat-alat teknologi. Okey, sekarang ni kita tengok kita buat rumusan tentang pengenalan ilmu tajwid yang kita baru belajar tadi. Maksud ilmu tajwid, kelebihan ilmu tajwid tu, hukum mempelajari ilmu tajwid tu, siapa ataupun dekat mana asal usul sumber ilmu tajwid ni, apa yang dimaksudkan dengan sanad al-Quran dan siapa tadi alim ilmu tajwid tersebut. Ya. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kita tengok kat smartboard kita ni, yang comel, yang cantik ni. Okey. Jadi rumusan pengenalan tentang ilmu tajwid, macam mana kita belajar tadi, maksud ilmu tajwid, okey. Daripada segi bahasa tadi, siapa boleh ingat dari segi bahasa? Okey, saya tulis kat sini. Okey, saya tulis kat sini contoh bersegi bahasa. Okey, ini dia. Comel tulisan saya. Jawada. Okey, ini jawada. Okey. Yujawidu. Okey. Tajwid. Ini asal kalimah ataupun asal kalimah tajwidnya. Comel. Gitu. Okey, asal kalimah tajwid tu. Jadi perkataan jawada yang ini, okey, dia punya seterusnya, dia punya next step dia yujawidu. Inilah baru tajwid. Gitu ya. So tajwid asalnya perkataan jawada. Maksud jawada ni apa tadi? Ingat tak maksud jawada ni apa tadi? Maksud dia perelokkan, ya. Perelokkan, cantikkan, lagi apa? Indahkan, kan? Bagi kita cantik bacaan tu, boleh baca Quran, dah boleh baca Quran, tapi kita nak perelokkan dengan mempelajari ilmu tajwid. Itu dia. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan ilmu tajwid, iaitu mengeluarkan. Okey, mengeluarkan setiap huruf itu, mengeluarkan, kita baca, kita keluarkan setiap huruf. Huruf apa ni? Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, zal, semua tu daripada tempat keluar itu dalam bahasa Arab kita panggil makhraj. Hari ni kita belajar dua lah kalimah bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu apa? Tajwid, memperelokkan. Okey, kita boleh dalam masa ni kita belajar ilmu bahasa Arab. Dan yang kedua makhraj. Makhraj ni apa dia? Iaitu tempat keluar. Okey, dari huruf ra keluar daripada mana? Huruf jim keluar daripada mana? Jadi itu dia maksud dia. Okey, serta menunaikan hak huruf-hurufnya. Hak dan sifat huruf-hurufnya. Contoh tadi kalau huruf dad, tebal, kita kena tunaikan hak ataupun huruf hak ketebalan huruf dad tu. Okey, ain, kita kena tunaikan sifat-sifat huruf ain dengan betul. Lagi contoh huruf ba, kita kena tunaikan ataupun hak-hak huruf ba tu dengan sebetul-betulnya. Jadi itulah dimaksudkan dengan ilmu tajwid, memperelokkan bacaan. Dah pandai baca Quran, alhamdulillah, tambah lagi dengan ilmu tajwid. Itu dimaksudkan dengan maksudnya ilmu tajwid. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tahu dah tadi ilmu tajwid tu maksud dia apa? Hukum dia kita belajar ilmu tajwid. Hukum dia kat sini, ada pembetulan sedikit ya. Ada pembetulan sedikit. Okey. Ini hukum dia nanti apa? Siapa ingat hukum kita belajar ilmu tajwid tadi? Fardu kifayah. Okey. Fardu kifayah kita belajar hukum dia. Okey. Kemudian kalau kita baca Al-Quran bertajwid, mesti hukum dia wajib di setiap individu. Ini jatuh kepada masyarakat ataupun kumpulan ya.
Okey, kemudian apa? Bila kita dah baca ilmu tajwid, dah baca Al-Quran, dah baca ilmu tajwid, mestilah ada kelebihan dia. Macam mana saya kata sebelum ni, mendapat syafaat. Subhanallah. Ni siapa tak nak ni rugi ni? Siapa tak nak rugi? Sangat rugi. Mendapat keredaan Allah, ini pun berebut-rebut kita nak ni. Mendapat keredaan Allah, gandaan 10 pahala pada setiap huruf. Subhanallah. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi banyakkanlah baca Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau dulu sebelum Ramadan mungkin kita baca 2 helai, 1-2 hari kita baca 2 helai. Tapi Ramadan ni kita gandakan bacaan kita. Kita rebut ni. Okey, rebut untuk mendapat 10 pahala pada setiap huruf. Ni kita dah belajar ni pada kelas yang lepas ni. Satu huruf kita baca dapat 10 pahala. Itu bermaksud bukanlah alif, lam, mim. Kan ada alif, Alif Lam Mim. Itu maksud bukan 10 tu. Kita maksudkan 10 tu alif 10, lam 10, mim 10. Jumlahnya berapa baru alif lam mim kita baca? 30 ganjaran pahala kita dapat. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi inilah rumusan untuk pengenalan ilmu tajwid kita pada hari ini. Moga-moga bila kita dah tahu tentang Al-Quran, dah tahu tentang asas ataupun teori ilmu tajwid, kita bersemangat dan berazam untuk menyantuni bacaan Al-Quranul Karim pada setiap hari, dan moga-moga Ramadan 2024 ini merupakan gerbang permulaan, pintu gerbang untuk kita buka, okey, supaya kita dapat sentiasa melazimi Al-Quran selepas bulan Ramadan dan hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berjumpa sebentar saja lagi. Kembali lagi kita pada kelas mudahnya ngaji online. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey. Jadi kita pun dah sampailah ke penghujung kelas kita. Pejam celik dah habis kelas kita pada hari ini. Okey, kelas yang sesi kedua, alhamdulillah. Jadi sebelum saya simpulkan, okey, saya nak tambah sedikit tadi tentang siapakah antara ilmu penyusun ilmu tajwid ni, ya. Okey, antaranya adalah nanti tuan-tuan dan puan sekalian boleh take note, antaranya Khalil bin Ahmad, ya, Abu Al-Aswad, okey, Hafs bin Amru, ni popular lah ni, kita dengar Hafs bin Amru, ulama bidang al-qiraat. Itu antaranya lah. Okey, alim ataupun ulama-ulama ataupun penyusun-penyusun ilmu tajwid. Yang kita biasa dengar Hafs bin Amru. Okey, jadi itu dia, alhamdulillah kita pun dah sampai ke penghujung kelas mudahnya ngaji. Okey, jadi kat sini saya ada dapat 3 soalan okey, daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, antaranya okey, yang pertama, hukum belajar tajwid ni ustazah, hukum dia fardu kifayah. Tapi bila kita nak baca, okey, bila kita nak baca tu, okey, mestilah baca dalam keadaan bertajwid tu wajib, fardu ain. Kenapa boleh jadi macam tu? Macam mana tu tuan dan puan sekalian? Kita belajar ilmu tajwid. Okey, maksud apa, kita batah balik maksud fardu kifayah tadi. Maksud fardu kifayah tu apa tuan-tuan dan puan sekalian? Fardu kifayah ni bermakna contoh dalam satu kelas ataupun kita panggil dalam satu bangunan lah, ya, dalam satu bangunan dan satu tempat ada dalam lebih kurang 50 orang. 50 orang. Jadi terdapat satu kumpulan 20 orang. Okey, saya bagi analogi, ya. Saya bagi analogi mempelajari ilmu, hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Ada dalam 20 orang daripada 50 tersebut, okey, dia mempelajari ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan, ilmu lagi apa? Ilmu pendidikan. Jadi mereka dah tunaikan kewajipan yang dinamakan sebagai fardu kifayah. Jadi mereka yang tak belajar ni tak ada masalah lah, sebab dah ada orang yang tolong menunaikan hak. Jadi fardu kifayah jatuh kepada sekelompok masyarakat ataupun kita panggil subhanallah satu sekelompok masyarakat ataupun penduduk macam tu lebih kurang, ya. Tapi kalau fardu ain ni, yakni maksud dia adalah hukum dia jatuh kepada individu. Jadi apa dia? Jadi maknanya kalau ilmu tajwid, saya nak kaitkan dengan ilmu tajwid pula, tadi maknanya ilmu perubatan, ilmu pendidikan. Yelah, kalau tak ada orang belajar ilmu perubatan, pendidikan dan sebagainya, macam mana dunia nak beroperasi? Betul tak? Jadi tak ada orang belajar ilmu teknologi, ilmu nak pasang kamera, tulis-tulis dekat smartboard tadi. Kalau tak ada orang ajar, tak ada orang belajar, macam mana pula? Kan? Jadi itu dia. Okey, jadi kalau kita nak kaitkan dengan ilmu tajwid ni kita secara fardu kifayah kita belajar.
contoh ya. Orang tu dah boleh contoh Ahmad dah pandai baca Al-Quran. Dah pandai baca Al-Quran. Jadi dia yakin dia boleh baca dengan ilmu tajwid yang baik. Dia dah pandai baca Quran, tapi dia kata bila dia baca Quran tu dia yakin dia dah boleh baca Al-Quran. Maknanya dia tengok dekat subhanallah dekat online ke ataupun dekat belajar daripada YouTube ke dan sebagainya, dia boleh yakin. Tak ada masalah. Tak belajar pun tak ada masalah. Maknanya tak pergi kelas pun tak ada masalah. Tak pergi kelas ke untuk ilmu tajwid pun tak ada masalah sebab dia yakin dia boleh baca dalam keadaan bertajwid. Ya. Jadi maknanya itu macam tu. Macam-macam itulah dimaksud dia ya. Jadi makna kita kalau belajar ilmu tajwid ni fardu kifayah. Okey, tapi bila kita baca, buka je Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, jatuh hukum wajib. Maknanya kita baca hukum, baca bacaan bertajwid adalah hukumnya wajib ataupun fardu ain. Bila saya kata fardu ain, itu maksudnya adalah wajib. Ya, bagi setiap individu. Okey, harap-harap jelas penerangan saya ya. Okey, itu hukum belajar tajwid, iaitu fardu kifayah. Hukum membaca dalam keadaan bertajwid adalah fardu ain. Okey. Soalan yang kedua. Okey, saya tengok soalan kedua. Okey, subhanallah. Saya kurang faham tentang sanad Al-Quran. Jadi boleh tak Ustaz tolong terangkan tentang sanad Al-Quran? Okey, baik. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, sanad maksudnya adalah salasilah. Okey, boleh take note kat situ salasilah ataupun sandaran ataupun rantaian. Itu sanad. Kena pegang maksud sanad tu. Maknanya hadis ni bukan hadis saja yang ada sanad, tapi sebenarnya kita boleh kata tentang rawi. Yakni rawi dalam hadis, bukan hadis saja ada rawi, dalam Al-Quran pun ada rawi juga ya. Jadi sanad bacaan Al-Quran ni mestilah sampai bacaan kepada guru. Contoh saya Hadijah, okey, siapa guru awak? Muhammad. Okey, jadi saya kena baca kepada Muhammad ni secara talaqi, secara musyafahah. Saya baca setiap huruf Bismillahirrahmanirrahim, setiap daripada awal suratul Fatihah sehinggalah akhir suratul Nas. Tamam, kena sempurna 30 juzuk Al-Quran tersebut. Saya kena baca dekat guru saya Muhammad tadi tu. Setelah habis tamat 30 juzuk, barulah saya dikurniakan sebagai dokumentasi yang dipanggil sebagai ijazah sanad Al-Quran. Guru saya Muhammad tu mempunyai ijazah sanad Al-Quran daripada gurunya. Okey, yang juga dia pun baca, guru saya Muhammad tu membaca Al-Quran daripada awal suratul Fatihah sehingga akhir suratul Nas, 30 juzuk secara tamam, secara ikut syarat-syarat sanad dan ketat ya. Nak dapat sanad ni, dia punya syarat-syarat peraturan yang sangat ketat. Guru tu kena perlu dengar. Okey, bacaan dia betul ke tidak? Panjang ke tidak? Dengung ke tidak? Huruf mat ni panjang ke tidak? Macam tu. Sehinggalah sampai ke sahabat radhiyallahu anhum dan bacaan sahabat radhiyallahu anhum sehinggalah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian okey. Ada orang sebut kesalahan dalam Al-Quran adalah lahnun jali dengan lahnun khafi. Okey, apa maksud dia tu Ustazah? Okey, lahnun jali yakni kesalahan yang jelas, yang nyata bila kita baca pun orang kata salah ni. Bahkan bukan saja guru-guru Quran dapat detect kesalahan tersebut, tapi orang awam pun boleh dengar salah ni. Macam tu. Contoh saya bagi kat sini di mana kesalahan ni beratlah kiranya kita boleh katakan. Contoh saya bagi kat sini, kita biasa baca dalam suratul Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim. Maknanya apa? Jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepadanya. Andai kata kita tersalah baris, kita contoh kita baca siratal ladzina an'amtu alaihim. Dah. Okey, dah salah dah. Kat situ an'amta, kita baca an'amtu. Tak boleh. Maknanya dah berbeza. Jalan kepada orang-orang yang telah aku berikan nikmat kepada mereka. Bukan. Jadi bila kita baca tu kadang-kadang telah mengubah maksud. Itu yang pertama. Dan kedua, lahnun khafi. Yakni lahnun kesalahan yang kita tak berapa nampak. Masyarakat awam kalau dengar kurang, mereka tak tahu. Tapi kalau guru, bila didengar kesalahan yang kita panggil khafi ni, yang kurang jelas ni, guru tersebut boleh tahu. Kesalahan khafi, lahnun khafi. Seperti contoh macam kita baca sepatutnya panjang tapi kita baca pendek. Sepatutnya kita baca dengung tapi kita tak baca dengung. Contoh, qul a'udzu birabbin nas, bin nas. Okey, bin tak dengung, kemudian tak panjang nas. Ya. Kita tengok comel baca dengan penuh dia punya irama merdu dia, tapi sebenarnya ada kesalahan. Kesalahan ni kita gelarkan sebagai al-lahnul al-khafi, kesalahan yang
tersembunyi. Okey, jadi contohnya apa? Menambah dengan mengurangkan bacaan mat lagi ataupun tidak dibaca secara gunnah ataupun dengung ya, kesalahan ringan yang kita rasa yang boleh kira kategorikan boleh dimaafkan lah. Yang tadi tu tak boleh maaf langsung. Sebab apa tuan-tuan dan puan sekalian telah mengubah makna, telah mengubah maksud ayat Al-Quran tersebut. Contoh lagi, saya bagi contoh lagi satu. La'allakum tashkurun. Semoga-moga kamu semua bersyukur. Tiba-tiba kamu shin tu baca dengan huruf sin. La'allakum tashkurun maksudnya apa? Moga-moga kamu semua mabuk. Oh, na'udzubillah min zalik. Kan lain maksudnya tu. Jadi itulah dinamakan sebagai lahnun jali. Yakni kesalahan yang sangat jelas, yang sangat nyata. Okey, moga-moga perkongsian kita hari ini memberikan manfaat lah daripada maksud ilmu tajwid, daripada maksud kelebihan ilmu tajwid ya. Okey. Oh, subhanallah. Jadi semoga-moga kita semua kita maklumlah tentang ilmu tajwid tersebut. Okey. Jadi sekian saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, doa-doa mungkin kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, berjumpa lagi pada kelas akan datang. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.